sekarang ini tentang gaji siswazah yang sama seperti puluhan tahun yang lepas. Yang kedua ialah soal siswazah yang tidak ada pekerjaan. So andaikan Datuk Seri sekarang ni berada di puncak kuasa, apa yang Datuk Seri nak buat? Saya fikir dia pertama tentulah menjana, memacu pertumbuhan. Kita kena beri keyakinan pelaburan domestik, pelaburan luar. Ini basic economics. Okey, so Datuk Seri akan naikkan gaji siswazah? Tak. Dia ada proses dia. Bila perkara itu datang, then confidence ada. Tapi kalaupun kita dalam keadaan yang paling miskin keparat, menteri-menteri, Perdana Menteri janganlah macam tidak ada apa-apa kesan. Dia menteri biasa juga, gaji lumayan, belanjanya sebagainya. Jadi kita mesti potong dari atas. Bank, moratorium susah, pekerja dibuang. Tapi saya keluarkan kenyataan, keuntungan bank itu berbilion-bilion ringgit tidak terjejas dalam masa ekonomi pandemik ini. Tetapi Menteri Kewangan itu kerja dia pertahankan bank, bukan pertahankan rakyat. Jadi kita, kalau kita ambil alih, kita kena ubah soal. Selamatkan bank, ya, tapi jangan selamatkan bank sampai dia untung berbilion dan rakyat miskin. Itu ya. Jadi yang siswazah tadi, yang gaji tadi bagaimana? Ya, tapi dia tidak, tentulah kalau saya jawab, semua gaji siswa akan dinaikkan sebaik saya, itu kan jawapan yang tidak bertanggungjawab. Saya rasa mungkin masuk Prof Agul tadi, Datuk Seri, adakah kerajaan boleh mengurus kuasa pasaran? Sebab yang berlaku di negara kita macam kebanjiran pekerja asing dan sebagainya, ini yang menyebabkan, sedangkan kerajaan telah banyak polisi, tapi kita tahu toothless kerajaan ni. Kalau kerajaan ini kita kata cukup keiltizaman alat dan sebagainya, DEB itu sudah lama berjaya. Tetapi di mana-mana menunjukkan kuasa kerajaan tu terlalu minimum dalam usaha untuk regulate the market tu, pastikan kuasa dia minimum, Datuk Seri, sebab corrupt. Sebab tidak ada tekad politik yang jelas. If you are not corrupt, you gunting, you boleh berhentikan ini ejen-ejen pekerja asing daripada kelompok kita. Dia ratus puluh juta dia punya agency fees. Itu kalau dia mesti ada dasar akhlak dan etika yang kuat. Itu baru kita boleh ubah, Agus. Kalau tidak, kita kata ini bukan soal siswa, sebagai satu aspek. Saya yakin kalau pimpinan ini punya etika dan akhlak, tegas menolak rasuah, ini puluh bilion. Baca saja laporan Ketua Audit Negara tiap tahun, ketirisan yang berapa? Belasan bilion minimum. Ada yang kata puluhan bilion. Berapa peruntukan untuk rakyat miskin tiap tahun? 52 bilion. Apa sampai kepada orang miskin? Jadi sebab itu, bagi saya, ia tekad politik, dan politik yang tegas menolak rasuah. Di dasar ekonomi baru, saya sebut, saya di antara, sejak saya di ABIM lagi, saya pertikai, ya, tidak ada segi mobiliti sosial. Banyak kawan-kawan saya, tenaga akademik, kawan-kawan kita memang berbalah daripada, saya kata dalam 80-an lagi. Sebab kita tengok peristiwa baling itu, almarhum Tun Razak luncurkan DAB tahun 71, dan saya sokong, bukan saya nak dolak dalik sini kepada masyarakat Melayu, Cina, saya sebut saya sokong, sebab saya lihat keadaan masa itu memerlukan suatu social engineering. Tapi bila soal kemiskinan ini tanpa mengira kaum, very important, yang kadang-kadang kita ignore. Kemudian peristiwa baling 74, kejutan 3 tahun selepas peluncuran DEB, rakyat miskin bangkit kerana mereka rasa terabai. Bagi saya, kalau saya lihat secara positif, ia membuktikan kepada negara, pada semua kaum, bahawa kalau kita tak handle, dia juga akan menjadikan satu emotif political explosion, ya, social political explosion. Baik, jadi sebab itu bagi saya, dari segi mobiliti sosial, pendidikan umpamanya, itu kejayaan besar, saya tidak nafikan, ya. Ratusan ribu yang mendapat pendidikan itu justru kerana suatu polisi yang jelas tentang dipanggil affirmative action policies, ya. Tapi sekarang, setelah begitu lama,
Apakah tak boleh kita ambil satu sikap dan pendekatan, memperbaiki, memperhalusi, melihat supaya dan setelah 60 tahun lebih merdeka, supaya jangan ada orang miskin India atau China atau Iban atau Kadazan yang merasa dia itu terpinggir atau terbiar. Jadi saya ambil pendekatan begitu, ya. Dan kerana saya rasa dia tidak langsung mengurangkan impak dan keberhasilan kepada masyarakat Melayu Bumiputera. Soal kontrak sekarang ni, bila pelaksanaan dah segala baru ni, dia lebih memihak kepada kontrak. Kita tanya, kalau bincang-bincang dia tokoh dia, orang politik, elit-elit ni semua, macam mana tak dapat kontrak ni, kontrak itu saya dipikirkan dari segi dasar ekonomi baru, tapi tidak dari segi rakyat terbanyak. Tidak, kawasan api air pun tak selesai, tak rasa bertanggungjawab ke kita. 60 tahun merdeka, ada lagi kawasan tak selesai api air. Peluang perniagaan kecil, pusat-pusat gerai-gerai perniagaan. Saya bukan nak sebut saya, pengalaman saya di Pulau Pinang bila saya ambil alih daripada Tuan Abdullah Badawi di Pulau Pinang, saya selesaikan pertama api air. Saya kata aku nak jadi pemimpin masa itu, nak megah sebagai Menteri UMNO yang hebat ni. Api air di kawasan Pulau Pinang tak selesai. Saya kata in 3 months you selesai itu. Dan gerai-gerai kecil, seluruh kawasan kita buat gerai-gerai kecil, dan perumahan dan sebagainya lah, ya. Dia mesti ada tekad politik yang jelas. Yang ketiga tadi, ini katanya Profesor Radwan dan tim lah. Saya ingat kalau beri ruang, perbincangan terbuka, suarakan, ya, dan menjadi satu ialah effective public intellectual. Dalam ceramah dulu saya sebut umpamanya the impeccable Reith lecture oleh Edward Said, ya, sehingga tentang rule of public intellectual itu bagi saya itu very compelling untuk kita kaji dan teliti. Tapi tentu dia tak semua ahli akademik itu menjadi semestinya menjurucakap rakyat. Tidak semua, saya faham. Setengah itu memang dia fokus disiplin dan research dia. Kita terima lah bahawa ahli majlis ilmu ini dia mesti ada kepelbagaian dia. Tetapi concern tentang pendidikan rakyat itu harus ada. Terima kasih.